Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio UTV dan bersama kita pada petang ini adalah seorang tetamu istimewa ataupun saudara Aspan, Cik Aspan alias seorang Melayu yang masuk di AP. Mungkin sekarang kita boleh bagikan istilah Bapak Melayu di AP kepada saudara Aspan. Selamat datang ke studio, Cik Aspan. Okay, terima kasih. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton kita di luar sana, saya ingin tanya, apakah yang menyebabkan saudara Aspan, seorang yang lama berada dalam UMNO dan tiba-tiba berhijrah ke parti DAP yang dikenali sebagai sebuah parti bukan Melayu di Malaysia pada hari ini. Dan penghijrahan saudara ini menggemparkan satu Malaysia pada ketika ini, yang mengatakan seorang Melayu, seorang pejuang Melayu yang berada dalam parti Melayu tapi tiba-tiba berhijrah ke parti yang setengah-setengah orang mengatakan DAP ini adalah satu parti komunis di Malaysia pada hari ini. DAP sebenarnya merupakan parti multiracial. Kalau kita tengok perlembagaan dia, kalau kita tengok daripada asas dan tujuan penubuhan parti itu multiracial. Tetapi oleh kerana parti ini suatu ketika dahulu dan sedikit-sedikit sampai ke hari ini didominasi oleh kaum Tionghoa, kaum Cina, maka pihak Barisan Nasional khususnya UMNO tentulah dia memomokkan parti ini sebagai parti chauvinis, parti komunis. Segala superlatif yang tidak baik itu masuklah, diberikanlah kepada DAP ini. Tetapi saya tidak memandang begitu. Saya memandang pada yang sebenarnya. Walaupun media, masyarakat yang ramai mengatakan parti itu parti Cina, chauvinis, komunis dan segala yang buruk-buruk ini, tetapi pada hakikatnya saya tahu parti ini merupakan sebuah parti multiracial, parti untuk semua kaum. Hanya orang Melayu tidak menyertai parti ini selama ini sebab terperdaya dan termakan dengan momokkan. Dan asas saya masuk DAP ini merupakan di atas premis bahawa parti ini parti multiracial, dan saya memperjuangkan perjuangan politik berbilang kaum di negara ini, kerana itu merupakan kehendak zaman sekarang. Kita terpaksa hidup mengikut waktu dan zamannya. Jadi dalam hal UMNO ini, 40 tahun saya berada dalam UMNO, bergiat begitu aktif satu ketika dulu, dan sebelum saya menyertai DAP, saya telah berehat. Saya tidak buat apa-apa selama 10 tahun duduk di rumah. Tetapi sebagai seorang yang berdarah politik, saya sentiasa memandang dan menilai setiap parti macam UMNO yang saya sertai sebegitu lama. Saya tengok UMNO ni dah jauh menyimpang daripada apa yang tertulis dalam bab 3, iaitu dalam bab asas dan tujuan penubuhan parti itu. Ya, UMNO sudah menjadi parti tauke, dia tidak lagi menjadi parti kebangsaan. Pemimpinnya sudah tak tahu lagi. They have lost all plots, ya, to govern the nation, to govern the party itself. Jadi saya tidak lagi meyakini parti itu. Jadi apabila UMNO ini sudah lemah, dia menggunakan isu rasis yang begitu menebal. Jadi UMNO bukannya sebuah parti rasis, penubuhannya bukan berdasarkan pada rasis, walaupun ia berjuang dianggotai oleh UMNO, tetapi semangat rasis untuk menidakkan bangsa lain di negara ini juga mempunyai hak itu merupakan satu bagi saya dosa kepada perjuangan kebangsaan negara kita. Itu aja. Pasal apa? Rakyat Malaysia berbilang kaum adalah empunya kepada negara ini. Semua, daripada semua bidang, politik, ekonomi dan sebagainya. Bila saudara mengatakan UMNO bukan satu parti rasis pada dasar penubuhannya, tapi daripada perjuangan UMNO daripada dulu sampai sekarang, UMNO mengekalkan kuasa dengan
cara mengatakan pihak dengan mainan resis, mainan perkauman di negara ini yang menyebabkan UMNO dapat mengekalkan kuasa selama 54 tahun pemerintah Malaysia ini. Jadi dalam senario politik Malaysia pada hari ini, sentimen Melayu ini amat tebal di kalangan orang Melayu. Jadi saya tidak faham, saya tidak nampak kenapa saudara memilih barisan memilih DAP untuk menjadi satu parti bila keluar daripada UMNO. Kenapa tidak PKR? Kenapa tidak PAS, sedangkan saudara seorang Melayu dan Islam? Ya. Yang penting bagi saya ialah mengakui saya seorang Melayu dan saya seorang Islam. Terus menerus saya ini akan bertawasul kepada Rasul dan Allah. Saya hanya bertukar wadah, bukan bertukar akidah dalam perjuangan. Jadi UMNO itu saya rasa memang tidak mampu lagi, ya, untuk mentadbir negara secara betul, ya. Itu sebabnya saya nafikan, saya begitu berkeras menentang tuduhan yang dilemparkan terhadap saya bahawa saya ini sudah anti-Islam kerana menyertai DAP. Saya dah anti-Melayu. Bila saya masuk DAP, it doesn't make me less Malay or less Islam, ya? Saya tetap orang Melayu, saya tetap beragama Islam, dan tetapi saya terima itu sebagai satu permainan politik orang yang dah tak suka kepada kita lah, ya. Sebagai pihak yang bertentangan, itu biasalah, saya terima. Bukan itu saja, bermacam-macam tuduhan secara peribadi diberi pada saya, dan itu saya tidak kisah. Tetapi UMNO yang tidak boleh saya tahan lagi berada dalam UMNO, kerana UMNO itu mempunyai imej yang begitu buruk dah sekarang, ya. Terutama sih dalam segi image. Dia dah ada stigma UMNO itu rasuah, rasuah itu UMNO. UMNO itu UMNO dan rasuah itu ibarat au dengan tebing. Itu persepsi rakyat, ya. Tanpa UMNO, rasuah tak akan berkembang. Tanpa rasuah, UMNO tidak akan dapat selamat, tidak akan selamat, tidak akan wujud. Jadi UMNO dan rasuah itu saling menyandar di antara satu dengan lain, dan itu merupakan persepsi yang buruk, dan saya tidak lagi mahu berada dalam sebuah parti yang mempunyai persepsi yang buruk. Yang ada pada UMNO sekarang hanya mempunyai kuasa yang masih sisa-sisa kuasa yang masih ada pada dia. Tetapi UMNO tidak mahu menerima bahawa negara ini rakyat yang punya, bukan UMNO yang punya. Memainkan isu mengenang budi, mengenang jasa, walaupun dia rasuah, oleh kerana dia jasa yang dulu, kita mesti undi juga dia. Itu akan merosakkan negara dan generasi kita. Sebab apa? Bukan UMNO sahaja yang akan jatuh, malah rekod-rekod yang ada, recent history ada, macam Liberal Demokrat di Jepun jatuh. Walaupun Liberal Demokrat itulah yang membangunkan Jepun setelah kekalahan Perang Dunia Kedua dulu. Apa yang ada pada Jepun? Tak ada apa. Negara itu hanya mempunyai 1/3 yang boleh diduduki oleh manusia. Lain tu gunung ganang. Tetapi Liberal Demokrat mengambil tugas untuk membina semula negara itu selepas negara itu hancur. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, habis seluruh Jepun, hancur. Semua dalam semua bidang. Ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi Liberal Demokrat lah yang membangun Jepun sampai menjadi kuasa ekonomi ketiga terbesar di dunia. Itu pun akhirnya rakyat Jepun tolak. Kerana dalam politik ini, jasa itu jasa. Tetapi yang masa sekarang dan masa akan depan tu, rakyat mesti fikir, kalau parti yang sudah berjasa dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi memperjuangkan apa yang sepatutnya diperjuangkan, melakukan perkara yang baik, terpaksa ditolak. Takkanlah kerana jasa dulu, takkanlah kerana subsidi gigi palsu yang diberi pada orang kampung itu, terpaksa orang kampung itu terus menerus menyokong UMNO, walaupun UMNO sudah mempunyai stigma sebagai parti rasuah, gila kuasa, salah guna kuasa dan sebagainya.
kronisme dan banyak lagi isu-isu yang lain. Itulah. Jadi jadi persoalan yang ketiga tadi, kenapa saya memilih DAP? Bukan PAS, bukan PKR. Bagi saya menyertai DAP supaya menyertai PAS dan PKR, kerana mereka dalam satu coalition, satu front. Jadi bagi saya selalu lebih banyak berinteraksi dengan DAP, dan saya begitu tertarik dengan rekod-rekod cemerlangnya apabila memerintah Pulau Pinang. Rasuahnya kurang. Itu tuntutan Islam tu, tak ada rasuah. Yang pentingnya apa tuntutan Islam dilaksanakan, tak kira siapa yang melaksanakan, ya. Salah guna kuasa kurang, hutang negeri kurang, pelaburan adalah masuk FDI, pelaburan yang masuk daripada luar negara, Pulau Pinang yang tertinggi, kedua Selangor. Itu lagi satu negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat. Kedah yang dianggap sebagai negeri yang begitu miskin, ya, begitu miskin, dapat tempat yang kelima dalam top 5 kemasukan pelaburan ke negara ini. Dan kita nampak Pulau Pinang dan Selangor, dua negeri ini saja telah memberikan sudah contribute menyumbang 40% daripada GNP negara. Dan ini merupakan satu kecemerlangan. Itu yang kita nak. Rasuah kurang. Itu tuntutan Islam. Tak guna kita ambil Islam yang dalam UMNO kebanyakannya Muslim, Islamnya tak seberapa. Sebabnya kalau UMNO benar-benar melaksanakan Islam itu, kenapa rasuah berleluasa? Kenapa salah guna kuasa itu berleluasa? Kenapa segala-galanya bertentangan dengan kehendak Islam? Tak guna. Bagi saya, Islam itu sebagai adin, siapa juga yang boleh melaksanakan kehendak Islam itu, itulah yang patut kita sokong. Kalau dah Pulau Pinang, tadbiran Pakatan Rakyat di Kelantan, di Kedah dan di Selangor menyempurnakan kehendak itu, itulah kerajaan atau parti yang harus ataupun wajar kita beri sokongan 100%. Bagi saya, resis tidak ada. Resis ini bukan salah sesiapa. Takkan kita nak menyalahkan Tuhan pula, kerana resis Tuhan tu jadikan manusia ini berbagai bangsa-bangsa, berpuak-puak, tujuan untuk mengenali, menghormati di antara satu dengan lain. Bayangkan kalau Tuhan jadikan semua orang Melayu, semuanya Islam, mana ada kehidupan? Sebab apa kita tak ada perjuangan? Tak ada perjuangan untuk baik pada orang, tak ada perjuangan untuk berubudiah, tidak ada perjuangan untuk beramal, tidak ada perjuangan untuk ibadah. Sebab semuanya orang Islam, semuanya orang Melayu. Apa elemen yang boleh kita untuk mengenali pihak-pihak yang lain? Pasal tak ada pihak yang lain, hanya satu pihak saja. Itu. Jadi ini saya tidak pakai. Orang nak terima, terima. Tak terima pun tak apa. Tetapi ini merupakan satu perjuangan saya, kerana kalau diingat zaman Rasulullah pun dia berinteraksi dengan orang agama lain, dengan Yahudi, dengan semuanya, semuanya, kerana Islam itu merupakan agama universal untuk semua masyarakat, untuk semua umat di dunia ini. Itu matlamat Islam. Islam tu bukan untuk ahli UMNO aja, tak, itu. Jadi diharap persoalan ini tidak akan timbul lagi, dan diminta orang berfikir. Saya dah berfikir lama, orang ramailah pula ambil turn ataupun giliran untuk berfikir. Okey, kalau kita tengok pada hari ini dengan beberapa berita ataupun mungkin saya boleh istilahkan sebagai propaganda daripada pihak UMNO ataupun Barisan Nasional, mengatakan jika PRU 13 nanti Barisan Nasional tewas, PR akan menjadi negara, akan menjadi kerajaan bagi di Malaysia ini. Maka kemungkinan Perdana Menteri akan dilantik di kalangan bukan Melayu, khususnya mungkin daripada DAP, mungkin Lim Guan Eng akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Saudara Aspan, sebagai seorang Melayu, seorang Islam tapi berparti akan DAP, adakah saudara bersetuju? Sebab di dalam perlembagaan negara kita pun tidak menghalang
untuk pelantikan Perdana Menteri dari kalangan bukan Melayu ini dibenarkan oleh perlembagaan. Adakah jika keadaan ini benar-benar berlaku, adakah saudara bersetuju untuk melantik Perdana Menteri dari kalangan bukan Melayu, yang sebagai contohnya yang saudara mengatakan tadi, DAP dapat menarik minat saudara kerana melihat contoh pemerintahan di Pulau Pinang? Apakah jika Lim Gua Eng diangkat menjadi Perdana Menteri, saudara bersetuju suatu masa nanti? Dalam isu ini tak ada masalah bersetuju tak bersetuju. Pasal apa? Telah dipersetujui negara ini di inhabited oleh 65% orang Melayu dan Bumiputera. Tidak ada satu parti ataupun satu pertubuhan siasah yang akan mampu untuk bertahan tanpa sokongan orang Melayu. Walaupun kita tidak mahu resis, tetapi ia mesti berdasar dan bersandarkan kepada jumlah dan keramaian penduduk negara kita. Dan DAP telah menyatakan dia tak nak jadi Perdana Menteri. Itu dah menjadi umum. Tinggal lagi orang UMNO ataupun Barisan Nasional tak maulah mendengar ni. Siapa? Takut. Kerana dia tak mahu dengar benda-benda yang baik ni. Dia sebab nanti dia tak ada isu. Tetapi saya tak nampak kenapa orang Tionghoa ataupun orang bangsa lain boleh menjadi Perdana Menteri. Sebabnya DAP itu kalau dia bertanding 50-52 kursi, kalau menang ke semua kursi itu pun dia takkan boleh. Bagaimana daripada 222 kursi parlimen menang hanya 50, you nak jadi Perdana Menteri? Sedangkan DAP telah jelas berulang kali mengatakan yang DAP perjuangnya ialah untuk mendapatkan sebuah negara bersama-sama mentadbir sebuah negara yang mengikut rule of law, undang-undang, tak ada rasuah, transparent dan benda-benda yang baik beginilah yang kita sudah tiada lagi semasa Barisan Nasional akhir-akhir ini. Rasuah, berluasa, guna kuasa dan sebagainya. Jadi kita tak nak. Dia hanya nak bersama-sama mentadbir negara ini sebagai sebuah negara yang mempunyai atribut yang baik tadi. Itu saja. Tak mungkin dia akan jadi Perdana Menteri. Tinggal lagi Barisan Nasional, dia akan katalah bermacam-macam isu. Dia tak maulah terima tu. Pasal apa dia nak menjadikan isu untuk pilihan raya ni. Tapi saya tetap mengatakan bahawa hakikat politik di negara ini, Perdana Menteri itu timbalannya tetap seorang Melayu. Tak kira daripada parti apa. Yang penting Melayu dan Islam, itu yang pentingnya. Okey. Ada juga berita-berita yang saya baca dalam internet dan dalam surat khabar yang mengatakan saudara Aspan masuk menyertai DAP kerana dijanjikan sebagai jawatan menteri besar di Negeri Sembilan. Adakah berita ini benar? Saya bersama dengan DAP berbincang dengan pemimpin, tak pernah menyebut tentang kerusi pun tak pernah dijanjikan pada saya. Tetapi orang nak bercakap tu, saya nak buat macam mana? Saya kalau nak kerusi, lebih baik saya jadi pengampu. Masa Barisan Nasional 40 tahun saya berada tu, lebih baik saya, kalau setakat jadi wakil rakyat, daripada dulu saya cuba, mungkin saya berjaya daripada dulu. Kenapa nak bersusah payah keluar untuk menjadi wakil rakyat? Dan itu merupakan mentaliti pihak sana, pihak Barisan Nasional. Dia samakannya mentaliti dia nak samakan mentaliti saya sama dengan dia orang. Itulah sebenarnya yang ada tu. Asalkan nak bergiat menjadi wakil rakyat, bergiat nak jadi menteri besar, bergiat nak jadi ahli parlimen, bergiat nak jadi sesuatu. Itu. Jadi oleh kerana mereka macam tu, dia sangka saya begitu. Begitulah dalam internet, in fact dalam utusan pun ada sebut benda tu. Jadi saya nak tegah macam mana orang cakap. Biarkan je lah. Biarkan, let them say whatever they like. Kerana saya tahu diri saya. Kalau orang kata saya bodoh pun, katalah bodoh. Asalkan saya tahu saya tak bodoh, tak apa, yang penting saya sendiri tahu diri saya sendiri. Itu yang paling penting. Saya tak kisah apa orang pandang, kerana yang lebih penting ialah niat. Kita beragama Islam, kita niat yang dalam tu yang penting, yang kita mesti pertahankan.
Tak pernah cerita. Saya belum pernah bercakap baik sama dengan Kit Siang ataupun Lim Guan Eng ataupun siapa lagi pemimpin besar, Anthony Loke dan sebagainya. Tak pernah bercerita tentang tentang menjadi calon dan sebagainya. Walaupun kalau saya menjadi calon itu boleh membantu dari segi sokongan khususnya pihak Melayu kepada DAP. Di Negeri Sembilan, sejauh mana kekuatan DAP pada hari ini? Sebab saya mendengar di Negeri Sembilan ini Barisan Nasional akan hilang satu negeri dalam pilihan raya yang ke-13 ini nanti. Dan sejauh mana kekuatan DAP di Negeri Sembilan itu sendiri pada hari ini? Saya dengar begitulah. Yang saya nampak, DAP sebuah parti yang dominan di Negeri Sembilan. Pilihan raya lepas dia diperuntukkan dalam Perkataan Rakyat sebanyak 11 kursi, dia menang 10 daripada 11 itu. Hanya satu kalah di kawasan Jenah. Tetapi kali ini, kalau itu juga angka yang diberi 11 kursi kepada DAP, kalau itu persetujuan di antara ketiga-tiga parti dapat juga 11 kursi, masa DAP akan dapat 11 kursi, akan memenangkan semua 11 itu. Itu pandangan saya, dan saya yakin, dan saya pun banyak mengadakan penyelidikan, perbincangan. DAP merupakan parti yang dominan. Tetapi saya tidak tahulah PAS dan PKR, kalau PKR dapat menambah kursi apa yang ada pada hari ini, dan PAS pun boleh menambah. Jadi teori yang mengatakan Barisan Nasional akan gugur dalam pilihan raya PRU 13 ini akan menjadi kenyataan, dan saya yakin itu akan menjadi kenyataan. Yang lebih penting bagi saya sejak masuk berkecimpung bersama Pakatan Rakyat ini, keistimewaan saya tengok perjuangan saya multiracial tu, saya tengok apabila pergi kegiatan parti macam berceramah dan sebagainya, saya tengok semua kaum ada, kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, dan ini merupakan satu kelainan yang saya alami berbanding dengan saya berada 40 tahun dalam UMNO. UMNO dulu Melayu, tapi Melayu tak ke mana juga, ya, perjuangan Melayu. Yang saya tidak yakin dengan UMNO dulu pasal itulah, asalkan pilihan raya Melayu. Tetapi sehingga hari ini equity pegangan kekayaan harta negara yang dipegang oleh Bumi Putra tak sampai 20%. Itu sebabnya saya begitu bertegas tidak bersetuju dengan kepimpinan UMNO yang pada hari ini, kerana mereka hanya untuk kepentingan mereka dan keluarga mereka saja. Dia tidak mempunyai fokus untuk membangunkan apa yang sepatutnya dibangunkan semasa dasar Akmi Baru masih ada. Jadi dalam hal ini tentulah saya menyalahkan Dr. Mahathir. Apa orang nak katalah, saya berani cakap secara terbuka. Dilalaikannya dasar Akmi Baru sejak beliau ambil alih. Dan inilah jadinya banyak perkara yang telah berlaku yang begitu asing sebelum itu, yang memberikan mudarat kepada perjuangan orang Melayu dan bangsa dan Islam itu sendiri. Mungkin saya tidak boleh bersetuju dengan saudara Aspan bila mengatakan Tun Dr. Mahathir ini yang merosakkan ekonomi bangsa Melayu di Malaysia, sedangkan satu dunia atau satu Malaysia tahu bahawasanya Tun Dr. Mahathir yang membina negara ini, yang membangun negara ini, yang meletakkan satu jenama pada Malaysia itu sendiri pada mata dunia. Jenama lah. Itu satu benda lagi. Itu pandangan saya. Orang tak setuju pun tak apa. Bagi Dr. Mahathir dan sehingga pimpin hari ini, bagi dia pembangunan itu bangunan yang tertinggi 100-200 tingkat, jambatan yang paling panjang, ya, tiang bendera yang paling tinggi, gong yang paling besar. Bukan itu sebenarnya dalam membina ataupun yang dikatakan nation building itu. Pembangunan fizikal yang disebut memuji Dr. Mahathir itu merupakan minute part daripada apa yang dikatakan nation building keseluruhannya. Mentaliti macam mana, sikap tidak berubah, malah ke belakang. Segala apa yang kita lakukan sikap negatif. Kronism
pembangunan fizikal nampaklah, tapi at what cost? Contohnya, saya nampak hari ni, yang saya tengok sekarang ni, elevated highway daripada Ampang sampai ke Kuala Lumpur. Harganya 37 juta, tetapi apabila bagi pada kontraktor jadi 87 juta. Adalah elevated highway, tapi at what cost? Itu yang kita tak percaya. Itu dikatakan rasuah, salah guna kuasa, yang ini akhirnya akan memudaratkan negara. Plus North South Highway, belanjanya 6 bilion, dah kutip 23 bilion tu. Kenapa disambung lagi? Kenapa ditambah lagi? Kenapa pula dibagi pula apa lagi? Kenapa tak bagi tahu rakyat sebelum melakukan, sebelum membina dulu, diberitahu rakyat plan yang nak naikkan tu, dia nak bayar itu, nak bayar ini. Jadi di sini perbezaan. Di zaman sebelum Dr. Mahathir, kita dah bagi, apabila kerajaan melaksanakan program-program untuk kepentingan rakyat ramai, rakyat diberitahu. Ada jawatan penerangan khas beritahu kepada seluruh rakyat sampai ke jawatan kuasa kemajuan keselamatan kampung. JKKK ini merupakan satu struktur pentadbir yang terendah dalam sistem kerajaan kita. Jadi rakyat beritahu apa plan kita. Jadi kita dapat feedback, apa yang baik kita terima, apa yang baik kita buat, apa yang tak baik pada rakyat kita tolak, kita apa, dan kita jadikan program itu, ataupun satu perkara nak buat tu tidak dapat bantahan banyak dari rakyat. Tetapi macam North South Highway, saya ingat dia 82, alih-alih tengok highway dah buat, rakyat tak ada beritahu. Bukan rakyat tak nak tu, tak, tapi bagi tahu. Jadi barulah rakyat merasakan mereka itu adalah sebahagian daripada penentu dasar negara. Bukannya from top to down, tapi down to top. Itu penting. Rakyat diminta bersama. Itu dia, itu caranya. Tetapi semua tak ada planning. Rancangan pembangun 5 tahun itu hanya merupakan satu retorik aja. Itu merupakan satu benda yang tak terlaksana. Kerana pembangunan itu, rancangan Malaysia 5 tahun, rancangan 5 tahun itu adalah bertujuan untuk memberitahu rakyat, tahun ni kita dapat ini, tahun ni kita dapat ini, tahun ni kita dapat ini. Tetapi contohnya seperti rancangan Malaysia ke-6, bila midterm review keluar, alih-alih tengok KLIA ada, padahal tak ada terancang pun, tidak pernah diberitahu rakyat yang ada KLIA, tak ada apa semua, tak ada. Dan apabila kita melaksanakan projek besar-besar, express project macam ini, dia akan mengakibatkan cost, unnecessary cost. Tetapi di sinilah mulanya rasuah, di sinilah mulanya profiteering, elemen profiteering yang berluar-luasa berlaku. Harga yang RM10 jadi RM30, harga yang RM1 jadi RM10 juta, harga yang RM3 bilion jadi RM6 bilion. Kenapa? Dan budaya itu sampai ke hari ini berlaku. Macam pembelian Skopin 7.5 bilion. Akhir mulanya dulu hanya 3 bilion, tapi kenapa tambah? Sedangkan spek dia sama dengan spek negara-negara yang membeli benda yang sama, tetapi dengan harga yang setengah daripada jumlah apa yang kita bayar. Bukankah itu merupakan satu tindakan rasuah yang begitu sistematik, dan yang terlibat duit rakyat, rakyat yang susah. Sampai bila rakyat nak menanggung perangai kelakuan buruk pimpinan yang ada pada ini? Sampai bila? Jadi rakyat sudah tahu, rakyat dah belajar. Jadi UMNO ni sepatutnya kalau dia nak terus-menerus begini, dia tak patut bagi, jangan sekolahkan semua rakyat ni supaya dia tak tahu, dia boleh buat apa yang dia suka. Betul tak? Bila dia bagi kita sekolah, kita tahu, kita berfikir, saya sekolah, adalah pergi sekolah sikit-sikit, tapi yang sikit-sikit tu pun saya tahu. Abu itu saya yang lebih pandai macam mana, lebih tahu lagi daripada saya. Yang apa yang dilakukan oleh pimpinan Barisan Nasional itu merupakan pimpinan yang begitu rasuah, korup. Kalau tidak, takkan persepsi rakyat mengatakan Barisan Nasional UMNO itu sinonim dengan rasuah. Rasuah itu sinonim dengan UMNO dan Barisan Nasional. Sampai bila parti yang memerintah nak pegang, nak kekal dengan sinonim yang ada pada mereka. Okey, saudara, saya difahamkan juga bahawasanya saudara Aspan pernah
terlibat ataupun pernah mengikut Tengku Razali satu ketika dahulu. Dan hari ini di Kelantan ini, pada rakyat Kelantan ini hebat memperkatakan tentang tuntutan royalti minyak kepada negeri Kelantan. Dan semalam satu perhimpunan oleh satu NGO art dibuat di Kota Baru ini menuntut royalti dan hak pendaratan minyak di gas di Bacok. Dan dalam isu menuntut hak royalti ini, saya tidak melihat dengan secara agresif pihak Pakatan Rakyat memperjuangkan hak rakyat Kelantan ini. Cuma mungkin ada di parlimen hanya disebut secara sepintas lalu, tapi tak ada satu gerakan yang boleh meyakinkan rakyat Kelantan bahawa bila PR memerintah nanti, maka hak rakyat Kelantan ini akan diberi serta-merta sebagai contohnya. Dan dari sudut sekarang ini, kes ini dibawa kerajaan, pihak kerajaan negeri telah membawa kes tuntutan ini ke mahkamah. Dan sepatutnya kita ada setengah pihak mengatakan bila bawa ke mahkamah dan mesti menunggu keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Tapi sebagai rakyat biasa macam saya dan mungkin macam rakyat Kelantan yang lain, kita rakyat Kelantan ini tidak akan berdiam diri kerana penafian hak yang telah dilakukan oleh pihak tertentu kepada rakyat Kelantan ini. Mungkin saudara boleh menceritakan sedikit, mungkin saudara juga mengetahui sedikit mengenai perjanjian di antara Petronas dengan negeri Kelantan, kerajaan pusat dengan negeri Kelantan satu ketika dahulu. Jadi sebelum menjawab tu, kita mesti tahu negara kita adalah negara persekutuan. Ya, di Putrajaya itu merupakan kerajaan persekutuan, bukan kerajaan pusat. Ini negara kita bukan unitary government macam Thailand. Kita adalah negara persekutuan. Kedaulatan kerajaan persekutuan itu datangnya daripada keluhuran dan kedaulatan kerajaan-kerajaan negeri yang ada dalam persekutuan itu, termasuk negeri Kelantan. Jadi apa-apa hak yang ada untuk rakyat sesebuah negeri itu mesti dan wajar diberikan, lebih lagi apabila telah ada undang-undang ataupun perjanjian di antara kerajaan persekutuan melalui Petronas dalam isu oil royalty ini dengan pihak rakyat negeri Kelantan. Jadi ada perjanjian yang saya ingat namanya vesting deeds, adalah vested kepada rakyat negeri Kelantan melalui telah memberikan Petronas untuk buat apa je, menggali, cari gali, ambil. Itu pun saya tak faham dari segi teknikal, tetapi dari segi undang-undangnya negeri Kelantan memberikan hak kepada Petronas untuk mengeluarkan minyak dalam perairan dia. Tak kira lah di tepi pantai ke, di ujung pantai ke, di mana-mana. Tetapi dalam perjanjian itu 5% daripada hasil jualan berdasarkan pada harga FOB mesti dibayar kepada kerajaan negeri Kelantan. Begitu juga pada kerajaan negeri lain kalau negeri itu ada minyak, ya. Tapi dalam isu Kelantan 5% daripada hasil jualan berdasarkan pada harga FOB itu mesti dibayar secara tunai 2 kali setahun. Pertamanya 1 hari bulan Mac, yang keduanya 1 hari bulan September. Yang kerajaan persekutuan tidak bersetuju, ya, akhirnya tidak memenuhi perjanjian itu. Saya ingat hari bulannya 27 hari bulan Mei tahun 1925, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mewakili Petronas dan kerajaan persekutuan telah menandatangani perjanjian bersama dengan rakyat negeri Kelantan. Takkan nak menandatangani dengan semua orang, kenalah melalui kerajaan yang dipilih oleh rakyat semasa itu. Pada ketika itu kerajaan PAS, Menteri Besarnya Datuk Allahyarham Datuk Muhammad Nasir. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa kepimpinan dulu UMNO itu dia merupakan kepimpinan yang magnanimous. Asalkan ini rakyat punya, tak kira you nak nyokong PAS ke, DAP ke, rakyat ke, hak you dia pulangkan balik. Tetapi budaya
menipu ataupun tidak mahu melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian itu zaman Dr. Mahathir. Apabila PAS, rakyat memilih PAS, dah dia pegang pula. Ya, tak boleh. Terengganu jatuh, dia ambil. Padahal itu hak itu merupakan satu pengkhianatan. Tapi kata Melayu itu, UMNO itu untuk orang Melayu. 98% rakyat Kelantan orang Melayu. Kenapa tak pulangkan? Mana ada perjanjian itu? Petronas akan bagi 50% berdasarkan pada harga FOB sebanyak 2 kali dalam bentuk tunai, 1 bulan Mac, 1 bulan September jika UMNO merintah Kelantan. Mana ada? Perjanjian itu pada hakikatnya adalah perjanjian Petronas yang telah divestedkan oleh rakyat Kelantan untuk mencari gali, untuk mengeluarkan minyak. Hasil pulangannya, hasil bagi 5% balik kepada kami, pada orang Kelantan lah. Misal kata saya orang Negeri Sembilan, tapi saudara orang Kelantan ambil Kelantan. Kenapa tidak mahu? Maknanya budaya dalam UMNO, Barisan Nasional, Kerajaan Persekutuan pada hari ini, dia buat laku arm twisting lah. Ya? Kau nak minyak, kau sokong Petronas, kau sokong Barisan Nasional UMNO. Terengganu dah jadi UMNO dah dapat balik, pun tak dapat. Dia pindahkan kepada One Exxon mana? One MDB sekarang. Jadi kalau kita tidak boleh memenuhi janji yang telah ditandatangani dengan rakyat Kelantan, BN boleh memukir janji dengan apa perjanjian sekalipun. So rakyat Kelantan kena perjuangkan. Cara perjuangan untuk memilih kerajaan yang mahu memberikan, memulangkan, tak payah nak buat apa, hanya menghormati perjanjian dan tantangan, tak payah dia berjuang apa-apa. Jadi itu Pakatan Rakyat tu dia tak sebut lagi, tak banyak dia sebut, kerana dia tahu kalau dia merintah, dia akan melaksanakan apa yang telah dijanji perjanjian itu. 5% akan dapat, tak payah sebut lagi. Itu goes without saying once. Pakatan Rakyat merintah, saya yakin orang Kelantan akan mendapat 5% oil royalty. Sekarang saya dengar jumlahnya dah 74 bilion tertunggak, yang tak dibayar pada kerajaan. Siapa kata Kelantan miskin? Siapa kata rakyat Kelantan miskin atau kerajaan Kelantan miskin? Hanya hak jumlah itu dimainkan oleh kerajaan persekutuan. Itu tak adil. Itu jadi maknanya semangat persekutuan yang sepatutnya menebal dari hari ke hari sekarang sudah menipis. Kalau macam itu, lebih baik kita ada kerajaan Malaysian Union dulu. Betul ke tidak? Sedangkan UMNO sendiri, Barisan Nasional yang merintah, dia treat orang Kelantan seperti mereka ini seperti pemerintah Malaysian Union. Apa bezanya? Kalau betul dia pemimpin pada kerajaan persekutuan sebagai ganti kepada Malaysian Union dulu, terlakukan tindakan yang memenuhi tuntutan sebagai sebuah negara persekutuan. Kelantan merupakan sebuah negeri yang berdaulat, dia ada legislatifnya sendiri, maka kita mesti hormat pada kerajaan. Kalau tidak menghormati rakyat Kelantan, mana dia tidak menghormati semangat persekutuan, perjanjian persekutuan yang ditandatangani pada 2 hari bulan Februari tahun 1948 dulu. Saya ingat hari bulannya. Jadi itulah dia. Jadi di mana salahnya rakyat Kelantan? Di mana salahnya? Hak mereka untuk memilih kerajaan PAS ke, kerajaan DAP ke, kerajaan apa. Itu hak dia. Jangan masuk campur. Perjanjian itu di antara Petronas dengan rakyat Kelantan melalui kerajaan yang dipilih oleh rakyat Kelantan tu. Masa itu PAS dipimpin oleh Datuk Man Asir di Kelantan. Masuk terus kepada kiti, kepada pembendaraan kerajaan negeri sepatutnya. Itu je. Okey. 54 tahun dan UMNO Barisan Nasional memerintah kerajaan persekutuan ataupun negara Malaysia. 22 tahun PAS ataupun kerajaan negeri di Kelantan ini diperintah oleh PAS di Kelantan. Dan dari satu sudut yang saya lihat pada hari ini adalah UMNO Barisan Nasional
seolah memberi satu ugutan kepada negeri-negeri lain di Malaysia ini. Jika kamu tidak memilih aku, maka nasib kamu akan menjadi seperti Kelantan. Apakah ada keberanian di rakyat negeri-negeri lain dalam PRU13 ini nanti akan sekuat semangat orang Kelantan dengan mungkin ada setengah orang cakap orang Kelantan ini mempunyai satu sikap memberontak dalam diri itu amat kuat kepada sesuatu benda yang apabila mereka orang Kelantan ini ditekan, maka tindak balas mereka lagi hebat. Apakah gelombang ini ataupun semangat ini akan menular ke rakyat di negeri lain dalam PRU13 ini pada pandangan saudara? Saya bukan orang pandai, tapi saya ada pengalaman sikit-sikit. Saya boleh berfikir, saya boleh memandang. Yang kita takut kalau rakyat Kelantan pula tak sedar, bagi balik kepada Barisan Nasional, sedangkan negeri lain sedang cuba untuk menukar kerajaan Barisan Nasional menjadi Perkatan Rakyat, termasuk di negeri saya. Jadi gelombang itu sudah nampak di mana-mana, ya. Dan saya yakin hanya Tuhan yang menentu. Tetapi kalau kita menilai daripada segi syariat ataupun nampak apa yang nampak di mata dan kepala kita, gelombang perubahan itu memang ada di mana-mana di seluruh negara. Dan saya yakin BN kalau tidak jatuh tersembam dulu, dia jatuh terduduk. Jatuh tetap jatuh. Okey, kita pun dah akhir rancangan, dan sebelum saya mengakhiri rancangan ini, mungkin saudara Aspan ini memberi sepatah dua kata. Dan sekali lagi sebagai orang Kelantan, saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada saudara Aspan kerana sudi datang ke Kelantan dan bersama-sama melihat perkembangan politik di Kelantan pada hari ini. Dan kemungkinan yang saudara Aspan katakan tadi, rakyat Kelantan akan menerima UMNO dikala seluruh rakyat di Malaysia ini akan menolak Barisan Nasional adalah mungkin ada asasnya pada hari ini. Dengan isu royalty, dengan berbagai tekanan ini, mungkin pihak Barisan Nasional merasakan rakyat Kelantan ini sudah letih dan mereka akan tewas dalam semangat mereka ini. Saya orang Negeri Sembilan, tapi saya tahu Kelantan akan tetap bersama Pakatan Rakyat. Saya tahu. Tetapi hanya saya tadi bercakap tu untuk memberikan semangat lebih kuat bahawa hanya rakyat Kelantan boleh menentukan masa depan mereka, terutama dalam khususnya dalam bidang dalam isu royalti minyak, kerana ni duit ni banyak, ya, yang telah dipermainkan oleh kerajaan persekutuan. Rakyat Kelantan mesti tuntut, mahkamah lambat kita tuntut melalui pilihan raya, dan simpati orang negeri lain ada terhadap rakyat Kelantan, dan mereka akan bersama untuk menolak kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini. Lagipun Barisan Nasional pun sudah lama, itu hakiki, ya. Liberal Demokrat 50 tahun tumbang Kongres, dia macam ni lah, ya. Kalau kita orang kampung, kalau kita tengok pokok kelapa dah 50 tahun tu tinggi sangat, hingga kan kadang-kadang beruk pun takut nak manjat. Itu je lah. Itu saja. Terima kasih. Okey, sekian siaran kita pada petang ini, dan mungkin kita mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Aspan kerana sudi ke studio TV. Dan oleh itu mungkin kita akan berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.